أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, kerana pada bulan yang mulia ini, alhamdulillah kita diberikan nafas untuk kita menghirup udara yang segar. Kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengecapi nikmat yang berada pada bulan Ramadan yang mulia ini. Keselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan usaha baginda, kerana Rasulullah dakwah baginda, maka pada hari ini, maka pada ketika ini alhamdulillah kita bersama-sama kita mengecapi nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini insya-Allah kita akan membicarakan satu tajuk itu khusus bagi pelajar serti at-ta'lim tahun 5, yang mana sebelum ni kita dah melakukan kelas. Jadi insya-Allah pada hari ini muallim sendiri akan membicarakan berkaitan dengan tajuk pengurusan jenazah. Yang mana bagi sesiapa yang belum pernah untuk mengikuti kelas, ya, sama-sama kita mengikuti kelas melalui video ini insya-Allah. Okey, berkaitan dengan pengurusan jenazah, seperti mana yang kita sedia maklum, pengurusan jenazah terbahagi kepada 4 perkara. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan ketika saat untuk kita memandikan jenazah. Itu ialah perkara yang pertama. Yang kedua adalah ketika mana kita membicarakan berkaitan dengan mengkafankan jenazah. Setelah kita memandikan jenazah, maka kita mengkafankan jenazah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan menyembahyangkan jenazah. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan mengebumikan jenazah. Maka 4 perkara ini akan kita bincangkan dalam bab pengurusan jenazah. Kita pergi satu persatu. Semasa saat selepas kematian si mati ataupun jenazah, maka apa perkara-perkara yang perlu untuk kita lakukan kepada orang yang baru sahaja meninggal dunia. Kita sudah pastikan bahawa jenazah ini, bahawa mayat ini atau bahawa orang ini telah meninggal dunia, maka ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan kepada si mati atau kepada jenazah. Okay, yang pertama sekali adalah hendaklah kita tutupkan mata dan juga menyebut kebaikan serta mendoakannya supaya mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Shaddad bin Aus, maksudnya, bila kamu menghadapi orang mati, hendaklah kamu menutup matanya, kerana sesungguhnya mata itu mengikutkan roh. Dan hendaklah kamu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang hasanah, dan mendoakannya, maka sesungguhnya ia dipercayai menurut apa yang diucapkan oleh ahli mayat. Siapa ahli mayat? Kita lah. Okey, itu adalah pertama sekali. Maksudnya apa? Kita tutupkan mata si mati tadi, mata jenazah tadi. Jangan kita biarkan mata dia terbeliak. Jangan kita biarkan matanya terbuka sehingga boleh menakutkan kepada orang yang menziarahi kematian tersebut. Kena ingat. Yang kedua, perkara yang kedua yang perlu kita lakukan setelah seorang itu meninggal dunia adalah hendaklah ditutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan terhadapnya supaya tidak terbuka aurat jenazah tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda wafat ditutup dengan kain. Kita kena jaga kehormatan jenazah tersebut. Jangan kita buka aib dia, jangan kita bukakan kemaluan bagi jenazah. Sebab apa? Memang dia telah meninggal dunia, tapi kita sebagai seorang Islam, kita sebagai seorang yang bertanggungjawab, maka kita kena jaga kehormatan jenazah tersebut. Yang ketiga, ahli keluarga si mati ataupun ahli keluarga jenazah tersebut yang mampu hendaklah dengan segera membayar hutang si mati. Jika ia berhutang,
sama ada ia dibayar daripada peninggalan si mati ataupun dari pertolongan keluarga itu sendiri. Ini perkara yang penting sekali. Berkaitan dengan hutang, jangan kita bermain-main dengan hutang. Dalam Al-Quran sendiri, surah Al-Baqarah, satu muka surat 15 baris menceritakan berkaitan dengan hutang. Satu ayat yang panjang tapi menceritakan berkaitan dengan hutang. Ingat, anda kata kalau kita berhutang dengan seseorang, maka kita kena selesaikan hutang tersebut sebelum kita meninggal dunia, ataupun waris kita perlu selesaikan hutang tersebut. Supaya apa? Supaya di pada mahsyar nanti, supaya di akhirat nanti kita tidak akan tergantung amalan kita. Memang kita dah banyak amalan, anda kata kalau kita berhutang, amalan kita akan tergantung. Makanya sama-samalah kita beringat supaya hutang yang kita ada, supaya orang yang kita berhutang, dengan siapa kita berhutang, kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia, insya-Allah. Okey. Sekiranya kaum keluarga si mati tidak mampu membayar hutang tadi, maka terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah mengikut tujuan dan maksud semasa orang itu berhutang. Daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, alladzina dainan faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu wa man mata wa la yanwi qada'ahu fadzalika alladhi yu'khazu min hasanatihi laisa yawma izin dinaru wa la dirham, rawahu at-Tabrani. Hutang itu ada dua jenis. Barang siapa yang mati meninggalkan hutang, sedang ia berniat untuk mati meninggalkan hutang itu, maka aku yang mengendalikannya. Dan barang siapa mati sedangkan ia tidak berniat untuk membayarnya, maka pembayarannya akan diambilkan dari amal kebajikannya, kerana di waktu itu tiada emas dan perak untuk membayarnya. Okey, ini adalah berkaitan dengan hutang, dua jenis. Pertama sekali, hutang tadi, si mati itu ingin membayar hutang tersebut, makanya itu ialah Allah akan kendalikan benda itu. Tapi anda kata kalau situasi yang kedua, si penghutang tidak akan membayar hutangnya, makanya Allah akan mengambil amal kebajikannya. Anda kata kalau pahala dia banyak sebelum ni, maka dia berhutang, maka Allah akan ambil daripada pahala kebaikan dia, amalan-amalan dia sebelum ni, dan Allah akan bagi kepada orang yang dia berhutang tersebut. Makanya akan sedikit-sedikit hilang dan dia akan langsaikan hutang tersebut. Seterusnya, apa perkara lagi yang perlu untuk kita lakukan, perkara-perkara sunat yang sebelum mayat itu dikebumikan, adalah mengikat dagunya ke kepalanya dengan kain yang agak lebar sedikit dan bersih, supaya mulutnya tidak ternganga dan tidak dimasuki oleh binatang-binatang kecil dan lain-lainnya. Ini juga penting. Jangan kita biarkan mulut jenazah tersebut ternganga. Anda kata kalau kita biarkan lama mulutnya ternganga, maka bila mana kita nak tutup balik, dia akan jadi keras sedikit. Dia akan jadi keras sedikit. Anda kata kalau baru-baru kematiannya, maka dia akan lembut sedikit. Maka kita perlu ikatkan kepala daripada dagu sini sampailah kepada kepala dia. Ikat, jangan bagi terbuka mulut dia. Seterusnya, hendaklah diletakkan mayat tadi di tempat yang tinggi sedikit, seperti katil dan sebagainya, di mana kakinya dilunjurkan ke arah kiblat dan kepalanya mestilah tinggi sedikit dari kakinya, dengan diletakkan sesuatu alas di atas kepala, di bawah kepalanya seperti bantal. Ini adalah keadaan bila mana kita, sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan solat baring menelentang. Solat orang yang sakit itu solat baring menelentang. Itu keadaan dia. Itu yang digambarkan dalam situasi ini. Maksudnya kaki dia akan menghadap kepada kiblat, dan juga kepala dia akan menghadap kiblat, dan ditinggikan sedikit kepalanya dengan meletakkan alas ataupun bantal. Seterusnya, semua pakaiannya hendaklah ditanggalkan dan ditutup seluruh badannya, dari kaki sehinggalah kepada kepala. Selalunya kalau kita nampak, kalau kita pergi menziarahi jenazah, kita akan nampak badannya semua dah ditutup dengan kain, contoh kain batik ataupun kain pelikat. Makanya selalunya muka dia akan ditutup dengan tudung ataupun ditutup dengan kain serban. Itu kebiasaan yang kita akan nampak bila mana kita menziarahi kematian seseorang itu. Seterusnya,
kedua-dua belah tangan mayat itu hendaklah di atas dadanya, hendaklah dikiamkan tangannya seperti keadaan ketika kita solat. Tangan kanan di atas tangan kiri macam ni. Kita solat macam ni kan. Pegangkan elok-elok. Kita kiamkan tangan dia. Tangan kanan di atas tangan kiri seperti keadaan solat. Okay, dan sebelum itu hendaklah dilipatkan kedua-dua belah lengannya ke bahu dan kakinya ke paha dengan perlahan-lahan beberapa kali supaya lembut sendi-sendinya dan mudah untuk kita memandikannya. Ini penting juga. Jangan biarkan jenazah tu kaku. Okay, seterusnya, yang terakhir, hendaklah diletakkan di atas perutnya sesuatu benda yang agak berat sedikit seperti besi, untuk menjaga perutnya supaya tidak masuk angin, supaya tidak membesar, supaya tidak buncit. Tapi janganlah diletakkan di atas perutnya itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita nak menunggu waktu untuk dia baru meninggal dunia, baru Allah tarik nyawa dia, sehinggalah kepada saat untuk kita memandikannya dia akan ambil masa. Maka kita perlulah letakkan sedikit benda yang berat di atas perutnya supaya tidak masuk angin perutnya tu, supaya tidak membesar atau tidak buncit. Okey, berkaitan dengan masuk kepada bahagian yang pertama, iaitu berkaitan dengan memandikan jenazah. Perkara-perkara yang wajib itu adalah memandikan jenazah. Okay, sekurang-kurangnya mandi mayat ialah dengan meratakan air ke seluruh tubuh badan mayat setelah dibersihkan najis yang ada pada badannya. Okay, bagaimana cara-cara memandikannya? Ada beberapa cara. Yang pertama sekali adalah hendaklah dimandikan di tempat yang tertutup, seperti bilik mandi ataupun bilik dan sebagainya, ataupun di ruang tamu, tapi perlulah kita letakkan tirai ataupun tabir untuk menutup bahagian tempat memandikan jenazah tersebut. Di masa memandikan mayat tadi, jangan dibenarkan sesiapa pun masuk ke tempat itu kecuali, ingat betul, dengar betul, kecuali orang yang ingin memandikan jenazah, pembantu-pembantu kepada orang yang ingin memandikan jenazah, ahli waris yang hampir seperti ibu bapa si mati ataupun ibu bapa jenazah tersebut, ataupun suami ataupun isteri bagi jenazah tersebut, dan juga anak-anaknya. Itu sahaja orang yang dibenarkan untuk masuk ke dalam tempat memandikan jenazah. Kenapa? Tadi pada permulaan tadi kita dah bicarakan, orang yang meninggal dunia ni, kita kena jaga kehormatan dia, kita kena jaga dia punya kemuliaannya. Jangan kita biarkan terbuka aurat, jangan kita biarkan orang sebarangan untuk melihat aurat si mati tadi. Seterusnya, yang kedua, pakaian mayat itu hendaklah ditanggalkan dan diganti dengan kain basahan mandi, sebaik-baiknya dengan kain sarung, supaya mudah untuk kita mandikan urusan pemandian jenazah tadi, supaya tidak terdedah auratnya, dan jangan ditelanjangi mayat tadi ketika memandikannya. Ini penting. Seterusnya, yang ketiga, hendaklah dibaringkan mayat itu di atas kepingan papan yang lebar yang letaknya agak tinggi seperti meja ataupun bangku panjang dan sebagainya, supaya tidak terkena percikan air. Selalunya kalau kita pernah pergi ke masjid, pernah pergi ke surau, ataupun pernah pergi ke mana-mana saja yang kita nampak, di tempat pemandian jenazah tersebut ada satu troli yang berbentuk zinc selalunya. Maka pada masa itu ialah tempat untuk memandikan jenazah, kalau pernah nampak. Okay, seterusnya, air yang digunakan untuk memandikan mayat itu ialah air yang tawar atau air sejuk, supaya menahan daripada segera berbau busuk. Bukan air sejuk yang menggigil tu, bukan. Air sejuk yang kalau kita rasakan, kalau kita ambil air tu kita boleh berwuduk. Kalau air tu terlampau panas, maka kita akan tambah sedikit dengan air yang sejuk. Okay, seterusnya, yang kelima, sebelum ataupun setelah mayat itu dimandikan, hendaklah mayat tadi diwudukkan. Lafaz niatnya, nawaitul wudu'al masnuna lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengambilkan wuduk bagi mayat ini sunat kerana Allah Ta'ala. Sesungguh pun hukum mengambil wuduk mayat itu adalah sunat
tapi niat mewudukkannya itu adalah wajib. Okey. Seterusnya, setelah mayat itu diwudukkan, hendaklah orang yang memandikan mayat itu mengangkat mayat tersebut. Maka angkat mayat tersebut dengan perlahan-lahan dan lemah lembut. Jangan kita angkat secara kasar, takut kita akan menyakiti mayat tersebut, menyakiti jenazah tersebut. Memang dia tak boleh nak bersuara, tapi dia akan rasa sakit. Okay, seterusnya yang ketujuh, setelah perkara tersebut di atas dilakukan dengan sempurna, maka mayat tadi dibaringkan dengan terlentang. Selepas itu hendaklah dibasuh kemaluannya dan duburnya dengan tangan kiri yang telah dibalut dengan kain yang bersih sehingga kemaluan dan duburnya bersih, dan kain pembalut tangan tadi hendaklah ditukar supaya najis yang melekat pada kain itu tidak melekat kembali ke kemaluan dan ke dubur mayat tadi. Ini ialah bagaimana kita nak. Yang pertama sekali perlu untuk kita dah angkat daripada tempat mula-mula meninggal dunia tadi tu, pergi ke tempat memandikan jenazah. Makanya pertama sekali adalah kita perlu bersihkan segala kekotoran yang ada pada badan mayat tersebut. Contohnya bahagian perut, kita kena tekan sedikit bahagian perut dia supaya najis yang saki-baki najis yang tinggal dekat badan itu akan keluar, dan kita akan bersihkan dahulu sebelum kita mandikan dia. Okey, seterusnya, setelah kemaluan dan dubur mayat itu dibasuh, hendaklah pula dibasuh dan dibersihkan giginya, matanya, lubang hidungnya dan kedua-dua belah telinganya dengan kain yang bersih. Dan hendaklah juga dibersihkan kekotoran di bawah kukunya ni dengan suatu benda seperti lidi mancis atau sebagainya. Ingat, bahagian mata, bahagian mulut ni kita kena sugikan dia. Bahagian mata ni kita tengok celah-celah ni ada taik mata ataupun tidak. Bahagian hidungnya ni kita kena bersihkan, bahagian telinganya kita kena bersihkan, bahagian rambut ni kita kena sisirkan rambutnya. Okay, seterusnya, hendaklah dibasuh dengan kepala dan janggut mayat itu, kalau ada janggut lah, dan disikatkan rambutnya. Andai kata kalau kita sikat rambut jenazah tersebut, maka rambut dia gugur, maka kita kena ambil rambut tersebut dan kita masukkan rambut tersebut ke dalam kain kapan nanti. Sebab apa? Sebab rambut tu adalah salah satu anggota, salah satu daripada bahagian badan dia, maka kita kena jangan tinggalkan dia, kita masukkan dalam kain kapan nanti. Okay, seterusnya, cara-cara untuk kita menjirus mayat tadi. Okay, sebelum mayat itu dijirus dengan air, hendaklah mayat tadi ditutup semua badannya dengan kain yang nipis selama masa memandikannya supaya tidak kelihatan auratnya. Kemudian barulah dilakukan perkara-perkara berikut. Yang pertama sekali, hendaklah dimulakan dengan menjirus bahagian hadapan sebelah kanan yang dimulai dari tengkuk hinggalah ke hujung jari kaki. Selepas itu dijirus pula bahagian sebelah kiri dia, bahagian hadapan sebelah kiri sebagaimana yang kita mulakan tadi. Okay, ingat, pertama sekali kita mulakan dengan sebelah kanan, dan kita kemudian dah habis 3 kali baru kita mulakan dengan sebelah kiri. Kenapa kena mulakan sebelah kanan? Itu adalah perkara biasa. Contoh, kita masuk masjid, mulakan dengan sebelah kanan, mulakan langkah dengan sebelah kanan. Kita nak apa? Nak pakai baju, mulakan dengan sebelah kanan, kita buka baju mula dengan sebelah kiri. Itu perkara biasa bagi seorang Islam. Itu adalah normal bagi seorang Islam. Okay. Seterusnya, yang kedua, miringkan badan mayat itu ke sebelah kiri dan dijirus pula bahagian kanannya. Maksudnya bahagian kiri ni dekat bawah, kita iringkan dia, dan sebelah kanan ni ke atas, maka kita akan jiruskan air, kita akan lalukan air tersebut di bahagian atas bahagian kanan ni, sebelah kiri kanan ni. Kemudian dah siap bahagian kanan, kita miringkan dia bahagian kiri pula, maka bahagian kiri dekat atas, dan dia kena jiruskan air tersebut. Okay. Jirus dengan apa? Gosok. Kita kena jirus dan juga gosok ratakan air tersebut dengan air, dengan sabun ataupun air bidara. Okay. Seterusnya, jika keluar najis selepas dari mandinya dan sebelum disembahyangkan, maka wajib dibersihkan najis tersebut sahaja. Ingat, anda kata kalau kita dah angkat jenazah tersebut, kita dah lap-lapkan, dah bersih-bersih dah semua jenazah tersebut selepas dimandikan, maka kita nak masuk kepada tempat untuk mengkafankan dia, maka keluar lagi najis dia.
Makanya ada sakit baki najis yang terkeluar, makanya tak perlu pun untuk kita mandikan semula. Cukup sekadar kita bersihkan najis tersebut dan yakin untuk najis tersebut suci, badan jenazah tersebut suci, dan kita terus kafankan terus. Okey. Seterusnya, siapa yang berhak untuk memandikan mayat? Siapa yang berhak untuk memandikan jenazah? Okey, jika mayat itu lelaki, hendaklah orang yang memandikannya itu lelaki juga. Tak boleh orang perempuan untuk memandikan mayat jenazah lelaki, kecuali dengar betul. Okay, kecuali isteri dan juga mahramnya. Kecuali jenazah lelaki untuk suami dia meninggal dunia, makanya isteri bagi suami tersebut boleh untuk memandikan jenazah tersebut, dan juga anak perempuan lelaki tersebut. Orang lain tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bukannya mahramnya. Okay. Sebaliknya juga bagi seorang perempuan, andai kata kalau seorang isteri atau seorang perempuan meninggal dunia, makanya ibu bapanya ataupun suaminya ataupun anak lelakinya boleh untuk memandikan jenazah seorang perempuan tersebut. Tapi kalau orang lain, tak boleh untuk kita mandikan jenazah tersebut. Okay, yang ketiga, jika didapati beberapa orang yang berhak memandikan mayat itu, maka orang yang lebih berhak lagi ialah ahli keluarga yang hampir. Selalunya kalau dalam proses untuk kita memandikan jenazah tersebut, kita akan panggil imam atau kita akan panggil bilal masjid untuk mengetahui untuk proses pemandian jenazah. Makanya seelok-eloknya kalau kita sendiri anak dia, kalau contoh kita sendiri isteri dia atau suaminya ada ilmu dalam proses memandikan jenazah, maka seeloknya kita sendiri yang mengetahui untuk proses pemandian jenazah tersebut. Itu lebih afdal, itu lebih baik. Okey. Tapi jika kalau kita tak ada ilmu, maka kita serahkanlah kepada imam ataupun bilal tersebut, ataupun kalau perempuan, biro yang akan mengetuai jenazah tersebut, memandikan jenazah tersebut. Okey, kita pergi selesai untuk bahagian yang pertama, iaitu memandikan jenazah. Kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu mengkafankan jenazah. Okey, mengkafankan jenazah ini adalah perkara yang penting. Okey, kain kafan, sekurang-kurangnya kain kafan untuk bagi lelaki adalah tiga helai. Okay, selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebaik-baiknya afdal bagi mayat lelaki, sama ada sudah dewasa ataupun masih kanak-kanak, ialah 3 lapis kain putih. Tiap-tiap lapis daripadanya hendaklah menutupi seluruh badan mayat itu. Dan harus pula ditambah lagi dengan sehelai baju dan juga serban, di mana tambahan ini adalah disyaratkan bahawa waris mayat itu telah sempurna akal dan waris-waris itu redha dan bersetuju di atas tambahan tersebut. 3 lapis kain kafan, dan juga tambahan dia adalah baju. Baju ni bukan baju macam ni. Baju kain kafan lah. Kain kafan tu kita buatkan baju, kita potong bahagian tengah dia tu, kita buatkan baju ataupun pakaikan serban. Okey, seterusnya bagi kain kafan mayat perempuan, sebaik-baiknya ataupun afdalnya hendaklah dikafankan dengan 5 lapis kain. 2 lapis daripadanya ialah kain kafan. 1 lapis adalah untuk menutupi antara pusat dan juga lutut. 1 lapis untuk baju dan 1 lapis untuk telekung. Ingat tadi, 2 kain kafan adalah untuk membungkus mayat tadi. 1 lagi untuk menutupi antara pusat dan lutut. 1 lagi adalah untuk lapisan baju, dan yang kelima adalah untuk lapisan telekung. Okey, seterusnya. Okey, kain yang digunakan adalah kain yang berwarna putih. Sabda Nabi SAW, artinya, pakailah olehmu kain yang putih, kerana sesungguhnya kain putih itu kain yang sebaik-baiknya, dan kafankanlah mayat kamu dengan kain putih itu. Okey, selesai daripada pengenalan berkaitan dengan bab mengkafankan jenazah. Maka kita pergi kepada cara-cara, macam mana cara untuk kita mengkafankan jenazah tersebut. Okay, yang pertama sekali, kain kafan itu sebaik-baiknya hendaklah kita letakkan wangian, atau kita letakkan perkara-perkara, sesuatu benda yang berbau harum, seperti setanggi dan juga gaharu. Kita carilah dekat kedai. Selalunya kalau kita pergi ke kedai, ada disediakan terus 1 set untuk proses memandikan jenazah, mengebumikan jenazah, mengkafankan jenazah dan sebagainya. Ada 1 set terus kita beli dekat kedai. Maka cukup sempurna, maka kita akan gunakan saja. Okay, seterusnya, yang kedua, dah kita letakkan wangi-wangian tadi.
Yang kedua, dihamparkan selapis demi selapis dan ditaburkan di atas tiap-tiap lapis benda-benda yang berbau harum seperti kapur barus yang sudah dihaluskan, kayu cendana, minyak kasturi dan juga sebagainya. Dan sebelum kita hamparkan kain kapan tadi tu, bawah kain kapan tadi perlu kita letakkan 5 utas tali. Kita carikkan, kita koyakkan sedikit bahagian kain kapan tu untuk kita buat tali, 5 tali. Yang pertama sekali tali dekat bahagian kepala dia. Nanti kalau kita dah baringkan jenazah kan, contohnya kita baringkan jenazah macam ni. Ini jenazah contohnya. Ni kepala dia, maka kita letakkan kat sini satu tali. Lepas tu dekat bahagian badan dia satu tali, bahagian perut dia satu tali, bahagian kaki dia punya bahagian lutut dia satu tali dan juga bahagian kaki dia satu tali. Maka kita kena letakkan 5 utas tali bawah dia. Barulah kita hamparkan kain kafan dekat bawah dia tu. Satu lapis demi selapis. Kalau lelaki tadi 3 lapis dan juga perempuan adalah 5 lapis. Okey. Itu adalah yang kedua. Kemudian setelah kita dah letakkan kain kapan tadi, maka kita bolehlah mula untuk proses kita letakkan jenazah tadi di atas kain kapan yang dah kita hamparkan tadi. Seterusnya, setelah perkara-perkara di atas dilaksanakan, barulah mayat tadi diletakkan di atas kapan itu dengan terlentang dan kedua-dua tangannya diletakkan di atas dadanya macam orang nak solat tadi. Kita kiamkan tangan dia. Di mana tangan kanannya di atas tangan kiri seperti keadaan dalam sembahyang, atau keduanya diluruskan menurut lembungnya ataupun rusuk dia. Seterusnya yang keempat, hendaklah dimulakan dengan membungkus jenazah dengan kapannya dari sebelah kiri. Makanya bahagian sebelah kiri itu kita ambil, kita masukkan ke bahagian sebelah kanan. Lepas tu helaian yang pertama tadi, selai demi selai kan, bahagian sebelah kiri tadi kita letakkan dekat sebelah kanan, bahagian kanan masuk tak bahagian kiri. Itu yang pertama. Masuklah dengan selai demi selai. Jangan kita ambilkan 3 helai, contoh lelaki tadi 3 helai kain kapan, kita sekalikan terus kanan, sekalikan terus ke kiri. Tak boleh dah. Sebab nanti kan dia bukan jadi lapisan, dia akan jadi satu lapisan saja nanti. Seterusnya selesai untuk proses mengkafankan jenazah. Selalunya kalau kita perasan untuk kafankan jenazah, dia akan ada warna-warna kuning semua tu. Seeloknya sebelum kita nak tutup keseluruhan muka jenazah tadi, sebelum kita nak solatkan tadi, seeloknya kita buka dulu bahagian muka jenazah tersebut supaya sebagai penghormatan terakhir untuk keluarga terdekat. Andai kata kalau ada yang masih nak memberikan penghormatan terakhir, maka kita berikan peluang. Jangan kita tutup semua sekali bahagian muka dia. Buka sedikit sebagai penghormatan yang terakhir sebelum kita menyembahyangkan jenazah tadi. Seterusnya, bab yang ketiga, perkara yang ketiga adalah menyembahyangkan jenazah. Setelah selesai mayat itu dimandikan dan dikapankan, maka wajib pula disembahyangkan. Sabda Rasulullah SAW artinya, sembahyangkanlah oleh kamu akan orang-orang yang mati dari kalangan kamu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa, katanya, artinya pada satu ketika kami sedang duduk dekat Nabi SAW ketika di bawah seorang mayat. Baginda bersabda, sembahyangkanlah sahabat kamu itu. Itu ialah sabda Nabi SAW berkaitan dengan sembahyang jenazah tadi, solat jenazah. Apa syarat-syarat sembahyang jenazah? Apa syarat-syarat solat jenazah? Yang pertama sekali adalah syarat-syarat sembahyang jenazah serupa je dengan syarat-syarat sembahyang yang lain. Contoh solat fardu, apa syarat dia? Yang pertama sekali, bersih daripada najis dan juga segala kekotoran pada badan dan juga pakaian. Bersih badan kita dan juga pakaian kita. Itu pertama adalah. Yang kedua, menutup aurat. Pastikan badan kita ni menutup aurat. Yang perempuan apa aurat dia? Keseluruhan badan kecuali muka dan juga tapak tangan sahaja. Untuk yang lelaki, aurat dia adalah daripada pusat sehingga ke lutut. Tapi seeloknya semasa kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tutuplah dengan elok. Jangan kita hanya pakai kain pelikat saja tapi tak berbaju ketika solat. Sama seperti kita tak memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, menghadap kiblat. Itu penting. Jangan kita solat tapi tak menghadap kiblat. Seterusnya yang kedua, mayat itu telah dimandikan dan juga dikafankan. Tak boleh solat kalau kita tak mandikan lagi mayat tersebut.
Okey, yang ketiga, mayat itu hendaklah diletakkan di hadapan orang yang menyembahyangkannya di sebelah kiblat, kecuali sembahyang ghaib ataupun sembahyang di atas kubur. Ada keadaan mayat yang kita tak mandikan. Apa mayatnya? Mayat orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di jalan Allah fi sabilillah, makanya dia dua perkara sahaja yang perlu diselesaikan untuk orang yang mati syahid. Yang pertama sekali adalah kita kafankan dia, dan juga yang kedua kita terus kebumikan. Kita tak mandikan dan juga kita tak solatkan jenazah orang yang mati syahid. Okey, apa rukun sembahyang mayat? Rukun dia yang pertama ada 7 perkara. Yang pertama sekali adalah niat. Niat nanti kamu semua boleh rujuk kepada buku teks. Dalam tu ada niat untuk solat jenazah. Dia ada niat untuk solat jenazah lelaki, niat untuk solat jenazah perempuan, niat untuk solat jenazah kanak-kanak lelaki, niat untuk solat jenazah kanak-kanak perempuan. Okay, yang kedua sekali, berdiri lurus ataupun berdiri betul. Sembahyang mayat hendaklah dilakukan dengan berdiri lurus, tanpa rukuk, tanpa sujud, tanpa duduk antara dua sujud, tanpa tahiyat akhir dan sebagainya yang kita selalu buat dalam solat fardu. Kita berdiri sahaja bermula daripada niat sampailah kepada memberikan salam, kita berdiri sahaja. Sesungguhnya demikian, seorang yang tidak mampu berdiri bolehlah sembahyang sambil duduk, berbaring dan sebagainya. Itulah orang yang tak mampu untuk solat secara berdiri. Okay, yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali. Takbir sembahyang adalah mayat 4 kali adalah termasuk takbiratul ihram, takbir yang disertai dengan membaca niat. Okay, takbir yang pertama adalah kita membaca suratul Fatihah. Allahu Akbar, kita baca suratul Fatihah. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, kita baca doa, kita baca selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pendek. Kalau panjang sambung lagi. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey. Selesai untuk takbir yang kedua. Maka kita masuk kepada takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Kita bacalah doa kepada mayat. Apa doa dia? Allahumma, bagi jenazah lelaki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tu yang pendek, panjang lagi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma' wasfalji wal barad wa naqhi minal khataaya kama yunqqa thawbal abyad minad danas. Tu yang panjang. Untuk yang perempuan pula, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu untuk yang perempuan. Kemudian selesai untuk doa kepada jenazah, maka kita angkat takbir yang keempat, Allahu Akbar. Maka kita berdoa untuk kesekalian umat manusia. Apa doa dia? Doa dia adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu untuk jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Itu yang pendek. Nak panjang boleh lagi, nanti boleh rujuk dalam buku teks. Seterusnya, rukun yang ketujuh, selesai untuk kita takbir yang keempat dan baca doa kepada untuk seluruh umat manusia. Maka yang rukun yang ketujuh adalah memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, selesai 7 rukun untuk solat jenazah. Yang pertama tadi adalah niat, yang kedua adalah berdiri betul, yang ketiga adalah mengangkat takbir ataupun apa? Yang ketiga tadi adalah takbir 4 kali. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Yang kelima adalah membaca selawat ke atas Nabi SAW. Yang keenam adalah mendoakan mayat tadi. Yang ketujuh adalah memberikan salam. Itu ialah 7 rukun solat jenazah. Dah habis rukun tu, akan kita bacakan doa untuk jenazah. Doa tu nanti kita boleh tengok dalam buku teks. Selesai untuk perkara untuk menyembahyangkan jenazah. Okey, perkara-perkara sunat semasa menyembahyangkan jenazah. Yang pertama sekali, imam hendaklah berdiri bertentangan dengan kepala jenazah lelaki dan berdiri bertentangan dengan pinggang jenazah perempuan ataupun khunsa. Contohnya ini jenazah
ini kepala dia, ini kaki dia. Makanya imam perlu berada dekat bahagian kepala dia setentang. Setentang dengan kepala dia ni. Kalau perempuan, jenazah perempuan, maka imam perlu berada setentang dengan pinggang dia ataupun perut dia, bahagian tengah dia lah. Itu untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Kedudukan imam. Yang makmum macam mana? Makmum perlulah buat 3 saf sekurang-kurangnya. Itu yang Nabi anjurkanlah buat 3 saf. 3 saf ni kalau contoh kau tak ramai, contoh ada 10 orang saja, buatlah 4 saf yang pertama 4 orang, saf yang kedua 3 orang, saf yang ketiga 3 orang, cukuplah 10 orang. Janji jangan kurang daripada 2 orang satu saf. Yang penting 3 saf kita buat. Seterusnya, kepala jenazah lelaki hendaklah diletakkan di sebelah kiri imam, manakala kepala jenazah perempuan hendaklah diletakkan di sebelah kanan imam. Yang ketiga, hendaklah mayat itu disembahyangkan di masjid. Itu sunat saja. Nak buat dekat rumah boleh, nak buat dekat mana-mana pun boleh. Yang penting solat. Seterusnya, yang keempat, makmum hendaklah berdiri sebaris, 3 barisan ataupun 3 saf. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Malik bin Hubairah. Artinya, tidak seorang pun dari orang yang beriman yang mati lalu disembahyangkan oleh sekumpulan orang Islam sampai 3 saf, melainkan diampunkan oleh Allah dosanya. Itu adalah fadilat bagi orang yang ikut untuk salat jenazah. Fadilatnya apa? Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Seterusnya, yang kelima, mengangkat kedua tangan waktu mengucapkan takbir yang 4 tadi tu, dan meletakkan kedua tangan di atas pusat di bawah dada sebagaimana sembahyang-sembahyang yang lain. Seperti mana kita maklum, mengucapkan takbir tu adalah rukun dia. Allahu Akbar tu adalah rukun. Nak angkat takbir, Allahu Akbar tu adalah angkat takbir tu, perbuatan angkat tangan tu adalah sunat. Kalau kita tak angkat pun tak apa, tak ada masalah, tapi nak pahala kita angkatlah. Seterusnya, membaca a'udzubillah sebelum membaca suratul Fatihah. Pertama kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca kuat-kuat, sekadar telinga kita dengar saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Dan kita mengganggu konsentrasi jemaah lain untuk dorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, yang ketujuh, memperlahan-lahan, tidak nyaring semasa dalam kita solat jenazah tadi dah, dalam semua bacaan. Jangan kita nyaringkan bacaan kita, sekadar telinga kita saja boleh dengar. Walaupun di waktu malam. Selesai untuk bahagian yang ketiga, iaitu menyembahyangkan jenazah. Terus kita pergi kepada bahagian yang keempat untuk mengebumikan jenazah di tanah perkuburan. Ingat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya, barang siapa menghantar mayat ataupun mengiringi, hendaklah memikul pada keempat penjuru keranda, kerana sesungguhnya cara yang begitu adalah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis antara hak orang muslim ke atas muslim yang lain, dia ada 5. Dan salah satunya adalah mengiringi jenazah hinggalah ke tanah perkuburan. Maksudnya kita selesaikan daripada mandikan dia, kafankan dia, kita solatkan dia, kemudian kita bawa dia kepada tanah perkuburan. Itu adalah hak-hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain. Nanti boleh tengok, boleh rujuk dalam hadis-hadis nanti, 5 hak orang muslim ke atas muslim. Ada salah satu adalah mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Selalunya orang-orang kita selalunya dia orang akan sampai ke solat jenazah sahaja, dia tak bawa pun pergi ke tanah perkuburan. Seeloknya untuk kita pergi ke tanah perkuburan sekali, kita lihat apa yang terjadi di tanah perkuburan, kita lihat apa yang berlaku, apa yang peristiwa yang akan berlaku, apa yang boleh kita ambil iktibar daripada tanah perkuburan tersebut. Mungkin Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa itulah saat untuk kita sedar bahawa sebelum ni kita dah banyak buat kesalahan. Mungkin itu ialah turning point, ataupun itu ialah untuk sebagai tanda untuk kita berubah menjadi yang lebih baik. Mungkin itu adalah tanda-tandanya. Wallahu alam. Kat mana-mana saja Allah boleh buka pintu hidayah kita. Maka cubalah pergi ke tanah perkuburan untuk kita lihat. Mungkin kita boleh insaf. Kita lihat tanah perkuburan, kita lihat yang lahat tersebut.
Adakah aku ni mampu untuk duduk dekat liang lahat tu dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang sempit. Sedangkan kita suka untuk suasana yang luas, suka suasana yang terang. Tapi dalam tanah kuburan nanti kita akan duduk dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang gelap. Adakah kita mampu? Cuba kita muhasabah balik. Sebab tu kita kena pergi ke tanah perkuburan. Seterusnya, lubang kubur. Lubang kubur itu disunatkan memakai lubang lahat, iaitu digali di bawah kubur sebelah kiblat sekadar termuat mayat. Kemudian ditutup dengan papan dan sebagainya. Selalu kalau kita pergi tanah perkuburan, kita akan nampak liang lahat tu. Ataupun dalam buku teks, tengok buku surat, tak ingat surat berapa, tengok buku teks tu ada gambar liang lahat yang tunjukkan bahagian pengebumian, situ ada. Okey. Selalunya kedalaman ataupun tinggi kedalaman tanah perkuburan, dia punya liang lahat tu adalah sebanyak 7 kaki. Dalam sebenarnya. Lebih kurang 7 kaki ni satu berapa ya? Tak ingat berapa dia punya meter je, tapi 7 kaki lah ke bawah. Okey, cara-cara menguburkan jenazah. Okey, yang pertama, apabila jenazah tiba di tanah perkuburan, hendaklah diletakkan di arah kaki kubur. Seterusnya, yang kedua, diangkat mayat itu ke dalam lubang lahat ataupun lubang tengah-tengah secara perlahan-lahan, lemah lembut dan cermat. Jangan kita buat suatu perkara itu dengan kasar, supaya kita tidak menyakiti jenazah tersebut. Sakit sebenarnya, mungkin orang tak boleh nak meraung, tapi sakit. Kita tak rasa sakitnya, tapi kalau kita dah meninggal dunia, baru kita akan rasa sakitnya. Macam mana anda kata kalau orang buat serkasar kepada kita. Yang ketiga, miringkan mayat itu ke sebelah kanan dan dihadapkan mukanya ke arah kiblat. Kiblat ni macam mana kita nak tahu? Selalunya dekat tanah perkuburan, kalau kita pernah pergi ke tanah perkuburan, dia ada anak panah yang menunjukkan arah kiblat. Itu dah mudah sekarang ni. Itu adalah macam mana kita nak tahu arah kiblat. Maka kalau kita nampak anak panah kat sana, makanya muka dia kena menghadap ke arah sana. Jangan kita membelakangi kiblat tersebut. Seterusnya, yang keempat, jika mayat itu perempuan, ketika memasukkannya ke kubur, hendaklah ditutup di atasnya dengan kain dan sebagainya. Okey, kemudian yang kelima, ketika mengangkat mayat ke dalam kubur, disunatkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keenam, hendaklah dimasukkan mayat itu ke kubur dari arah kaki kubur dengan mendahulukan kepalanya. Yang ketujuh, buka tali ikatan yang mengikat kapan mayat itu. Tadi kan kita dalam proses pengkafanan jenazah tadi ada 5 tali tadi kat bahagian kepala, bahagian dada, bahagian perut, bahagian bahagian lutut dan juga bahagian kaki tadi. Makanya buka ikatan tali tadi. Jangan masa kapan kan tadi kita ikat mati. Kena ikat dalam simpulan yang hidup. Terus kita buka tadi. Yang ke-8, bukakan kain kapan pada muka mayat supaya mukanya tercecah ke tanah. Jangan kita tutupkan terus jenazah tadi. Kita buka sedikit bahagian muka dia. Macam mana? Macam seperti keluarga memberikan penghormatan terakhir. Selalu kan sebelum disembayangkan, keluarga terdekat dan waris terdekat akan cium jenazah tersebut. Makanya macam itulah kita buka muka dia. Seterusnya, yang ke-9, setelah ditutup lahat mayat itu, hendaklah dimasukkan ke dalam kubur 3 kepal tanah. Selalu 3 kepal tanah macam bantal tu, sebagai bantal lah. 3 yang dibuat bulat-bulat tu, selalu kita nampak kan, itu sebagai bantal dia, sebagai masukkan dalam bahagian tu lah, dalam bahagian badan dia, bukan badan dia, kat sisi dia lah, kat sisi dia. Seterusnya yang ke-10, tutup lubang kubur itu dengan papan dan sebagainya dan timbus dengan tanah serta ditinggikan sekadar sejengkal. Seterusnya, bahagian atas kubur yang ditinggikan sekadar sejengkal itu jangan dilonjongkan. Lonjongkan maksudnya kita bukitkan tinggi. Jangan. Tapi hendaklah didatarkan dan juga diratakan. Okey, yang seterusnya, hendaklah menandai kubur dengan batu dan sebagainya seperti batu nisan di sebelah kepala mayat. Ataupun kalau tak ada batu nisan pada waktu tersebut, maka kita ambillah pokok, kita ambil dahan pokok. Contoh ada selalu kat kubur tu ada pokok yang warna putih tu kan. Kita potong sikit dahan dia dan kita cacatkan dekat bahagian tanah tu supaya sebagai tanda lah mungkin lepas tu nanti kita akan letakkan batu nisan. Okey.
Seterusnya, meletakkan batu-batu kecil. Ni sunat saja. Seterusnya, menyiram kubur dengan air. Biasa. Seterusnya, setelah selesai mayat dikebumikan, hendaklah dibacakan talqin bagi mayat yang sudah baligh. Orang yang membaca talqin itu hendaklah ia duduk ataupun berdiri pada muka mayat dengan membelakangkan kiblat. Keadaan orang yang hadir berdiri mendoakan supaya jenazah mendapat keampunan daripada Allah di atas segala dosanya. Ingat, talqin ini dibacakan bukannya hanya sahaja untuk mayat yang berada di dalam kubur, tapi talqin ini dibaca sebagai peringatan kepada orang yang berada di atas kubur tadi. Siapa? Kita lah yang menzarahi, yang kita membawa, mengiringi jenazah sehingga ke tanah kuburan, kita lah. Makanya benda tu, talqin tu dibacakan adalah sebagai peringatan kepada kita juga. Jangan anggap peringatan kepada mayat sahaja. Contohnya apa? Contoh ayat yang dibacakan tadi. Hai fulan bin fulan, wahai hamba Allah, anak hamba Allah, mudah-mudahan Allah mengasihi kamu. Dunia dan segala kemegahannya sudah habis untukmu. Sekarang kamu sudah dalam permulaan alam barzah. Maka janganlah kamu lupakan ikrar yang sudah kamu ikrarkan di dunia untuk menempuh hari akhirat, iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Kalau datang kepadamu dua orang malaikat dan kepada kawan-kawanmu yang sama dengan kamu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu gentar, janganlah kamu terkejut dan takut kerana kedudukan keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala juga serupa dengan kamu. Kalau mereka sudah datang dan mereka dudukkan kamu dan mereka bertanya, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Dan siapa nabi kamu? Apa iktikad kamu? Dan apa yang Tuhan kamu bawa? Apa yang kamu bawa mati? Maka jawablah, Allah Tuhanku. Kalau mereka tanya lagi, maka jawablah, Allah Tuhanku. Kalau mereka tanya kali yang ketiga dan itulah kesudahan yang baik, maka jawablah dengan suara yang lantang dan tidak takut dan gelisah, Tuhanku Allah, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Kaabah kiblatku, sembahyang kewajipanku, kaum muslimin saudaraku, Nabi Ibrahim bapaku, dan aku hidup dan mati di atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu contoh orang yang bacakan talqin. Memang kita akan rasa gentar kalau kita dengar betul-betul, kalau kita hayati betul-betul ungkapan ataupun setiap bait kata-kata yang dibacakan, insya-Allah mungkin kita akan rasa insaf, kita akan rasa sedar bahawa kita banyak dosa. Jadinya sisa hidup kita yang di muka bumi ini, maka kita gunakan untuk kita bertaubat, untuk kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu taubat tidak akan tertutup selagi mana tidak berlakunya hari kiamat. Makanya gunakan masa yang bermanfaat ini untuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka sekadar itu sahaja 4 perkara ataupun 4 hak yang wajib untuk kita tunaikan kepada jenazah, kepada seorang yang telah meninggal dunia tadi. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan apa? Pertama sekali adalah berkaitan dengan proses memandikan jenazah. Yang kedua, proses mengkafankan jenazah. Yang ketiga, proses menyembahyangkan jenazah. Yang keempat, proses mengebumikan jenazah. Okey, kita kena ingat, kita kena maklum, kita ulang balik, hukum bagi solat jenazah ni bukan hukum bagi menguruskan jenazah bermula daripada mandi, kafan, sembahyang dan juga kebumikan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Sebelum ni muallim pernah terangkan, fardu kifayah ni adalah andai kata seorang dekat kampung tu meninggal dunia, makanya tak ada langsung yang solatkan jenazah, tak ada seorang pun yang menguruskan jenazah tersebut, maka berdosa seluruh kampung. Tetapi anda kata kalau ada 3 orang sekurang-kurangnya ataupun 2 orang sekurang-kurangnya yang mahir ataupun yang boleh menguruskan jenazah, maka terlepaslah kefarduan, terlepaslah kewajipan kepada orang kampung tersebut untuk menguruskan jenazah. Kena ingat, fardu kifayah ni paling kurang kena ada orang yang menguruskan jenazah tersebut, menguruskan ibadah tersebut. Makanya anda kata kalau ada 2 orang atau 3 orang jenazah yang hidup untuk menguruskan proses daripada memandikan, mengkafankan, menyembayangkan dan juga mengebumikan jenazah, maka dah terlepas kewajipan kepada seluruh kampung tersebut. Itu fardu kifayah. Tapi kalau seluruh kampung tak uruskan, dibiarkan mayat tersebut kaku, dibiarkan mayat tersebut berbau,
sampaikan berulat, maka berdosa seluruh kampung. Berdosa. Ingat, jangan kita biarkan, sebab itu adalah hak bagi seorang yang sudah meninggal dunia, bagi orang Islam. Okey, sekadar itu sahaja untuk siri kelas bagi tajuk pengurusan jenazah. Okey, andai kata kalau murid-murid, kalau kamu semua ada soalan berkaitan dengan pengurusan jenazah, bab pengurusan jenazah, boleh terus berhubung dengan Muallim melalui aplikasi WhatsApp ataupun melalui aplikasi Telegram. InsyaAllah untuk kelas yang akan datang bab puasa, maka kita akan buat untuk kelas yang akan datang insya-Allah. Sekadar itu sahaja daripada Muallim. Selamat berpuasa, selamat kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, semalam ataupun kemarin kita dah sama-sama menyambut nuzulul Quran, ini mana diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Makanya Al-Quran itu ialah kitab Allah. Itu ialah kitab Allah ataupun kalamullah, kata-kata Allah. Maka kita kena ikut, kita kena baca apa yang berada dalam Al-Quran tersebut. Maka sama-sama kita beramal dan sama-sama kita meraih ganjaran yang banyak dalam bulan Ramadan ini. Satu ayat dalam Al-Quran, satu huruf dalam Al-Quran kita baca dapat 10 pahala. Maka anda kata kalau contoh alif 10, lam 10, mim 10, alif lam mim, maka kita dapat dah 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 30 pahala kita dapat. Bayangkan kalau kita baca separuh muka surat, atau kita baca satu muka surat 15 ayat 15 baris, maka bayangkanlah kita kira berapa satu. Banyak pahala dia sebenarnya. Tak susah nak dapat pahala, tapi kita kena istiqamah lah dengan apa yang kita akan buatkan. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni pahala ni banyak. Benda-benda yang kita boleh buat. Makanya sama-sama kita berebut. Bulan Ramadan ni adalah bulan yang dilipat gandakan pahala dia. Maka jangan kita lepaskan peluang ini. Jangan kita biarkan bulan Ramadan berlalu pergi begitu sahaja. Sebab apa? 11 bulan kita tak berpuasa, tak disyaratkan untuk berpuasa. Maka 1 bulan ni sahaja untuk kita melatih diri kita ni untuk menjadi seorang insan yang terbaik, insan yang kamil, insan yang sempurna. Untuk menjadi seorang yang sempurna, maka kita cuba untuk buat satu persatu amalan-amalan yang Allah telah ajarkan kepada kita. Okay, wallahu alam. Aqulu ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kullu min indillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.